Buletin Didik 27 April bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejumlah RM60,000 disumbangkan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA kepada 50 sekolah rendah dan menengah di Selangor. Sumbangan itu adalah satu inisiatif bagi meringankan beban pelajar daripada keluarga B40 yang terkesan akibat COVID-19. Pemangku Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Ruslan berkata, melalui pelaksanaan program itu, pihaknya berharap dapat membantu pelajar terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah untuk mendapatkan makanan yang mencukupi dan berkhasiat ketika pandemik COVID-19. Turut menerima sumbangan ialah Universiti Teknologi Mara UiTM. Muhammad Rashidi berkata peruntukan RM150,000 itu merangkumi bantuan kepada seramai 500 pelajar yang berpusat di UiTM kampus UiTM Shah Alam dan cawangan UiTM Selangor selama 1 semester. Tourism Selangor memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Management and Science University MSU dalam usaha memperkasa bidang pendidikan, pengajaran, latihan, penyelidikan dan pembangunan secara dua hala. Melalui kerjasama ini, ia akan memberi peluang kepada para pelajar MSU untuk menjalani latihan industri di Pejabat Urusan Tourism Selangor di Shah Alam. Selain itu, pihak Tourism Selangor dan MSU juga dapat bekerjasama dalam bidang kajian dan pembangunan yang turut meliputi pertukaran bahan penyelidikan serta penerbitan dan pembentangan. Bukan itu sahaja, warga kerja MSU juga berpeluang menerima naik taraf kelayakan melalui penawaran sijil profesional yang akan diuruskan oleh pihak Tourism Selangor. MOU tersebut ditandatangani secara rasmi oleh Pengurus Besar Tourism Selangor Azlul Shah Muhammad dan Naib Presiden Hubungan Industri dan Keusahawanan MSU Profesor Dr. Abdul Jalil Ghazali. Turut hadir Presiden MSU Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid. Pusat Derma Darah Negara PDN memerlukan bantuan orang ramai susulan kutipan darah di Pusat Darah Negara PDN pada minggu pertama Ramadan sahaja hanya mencapai 59%, manakala kutipan di Suite Derma Darah Puspanita Puri Putrajaya 32.8%. Jumlah itu nyata membimbangkan kerana setiap 43 saat satu beg darah diperlukan bagi menyelamatkan nyawa pesakit. PDN dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 500 sehingga 600 penderma diperlukan setiap hari bagi memastikan keperluan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Kenyataan itu juga menyebut bekalan stok darah negara perlu sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan prosedur transfusi darah seperti kes kemalangan, pembedahan dan juga rutin seperti pesakit thalassemia. Justru dalam membantu usaha ini, PDN mempelawa organisasi menganjurkan kempen derma darah bergerak secara berkala selain menjemput pendermaan berkumpulan ke Pusat Pendermaan Statik PDN di Jalan Tun Razak, PDN Donation Suite Mid Valley Mega Mall atau Suite Derma Darah Puspanita Puri Presin 10 Putrajaya. Kembali di Buletin Didik. Bagi meringankan beban pelajar dan keluarga dari golongan berpendapatan rendah B40 dalam menjalani ibadah puasa, skuad Kita Jaga Kita Ramadan 2021 berbesar hati memulurkan bantuan keperluan asas dan makanan kepada 28 sekolah seluruh ibu negara. Ia adalah inisiatif beberapa syarikat swasta yang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JPWPKL. Menurut Pengurus Perhubungan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited Ahmad Fakrul Razi Arsyad, bantuan tersebut melibatkan 28 buah sekolah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Skuad ini melibatkan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited, Yakult Malaysia dan Hong Leong Bank. Jadi kita bersama dengan EasyWorks dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan di mana Jabatan Pendidikan identify kemana pasti pelajar yang yang berada di B40 dan sumbangan yang kami berikan ini adalah berupa barang-barang keperluan asas untuk makanan lah. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program skuad Kita Jaga Kita Ramadan 2021 di Ibu Negara siang tadi. Pengarah Pendidikan JPWPKL Zainal Abbas turut berharap usaha bersama ini dapat diteruskan pada masa akan datang sekaligus mewujudkan program di luar kelas yang mendatangkan manfaat kepada pelajar.
kita memandang ke hadapan bagaimana mungkin kita boleh jalin hubungan dengan syarikat Repsol ini untuk mewujudkan program-program di luar bilik darjah, sama ada program co-curriculum kesenian ataupun program-program co-akademik dari segi robotik ataupun about renewable energy yang mungkin lebih mirip kepada apa yang mereka lakukan. So it's something yang boleh kita explore di masa hadapan bersama-sama syarikat Repsol Oil and Gas ni. Sementara itu, di Johor, RM95,000 dan pelbagai barangan keperluan diagihkan kepada 200 orang asnaf termasuk anak yatim melalui misi menyantuni golongan itu di Surau Hajah Rukiah, Kangkar, Pulai. Menurut Imam Surau Hajah Rukiah, Zaini Simon, bantuan yang dihulurkan ini dapat memberi sedikit kelegaan, khususnya kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ketika ini. Di samping itu juga kita terus mengagihkan barangan keperluan dapur dan juga wang zakat sebanyak RM600 seorang dan juga 150 orang yang menerima pada hari ini. Bagi penerimanya, Syamsuri Bain, 53 tahun dan Mazlina Muhammad Buang, 42 tahun. Pekerjaan yang tidak menentu sejak tahun lalu memberi kesan besar dalam kehidupan mereka. Namun mereka bersyukur pendapatan yang terjejas semakin pulih. Memang terkesan sangatlah untuk pendapatan kita apa semua memang terkesan sangat. Kemudian mengurangkan beban kita untuk duit raya tahun ni tak samalah macam yang ni. Kita memang bersyukur sangatlah. Alhamdulillah dengan bantuan yang diberi dengan RM600 daripada surau. Kira itu semua alhamdulillah. Memang bersyukur sesangatlah. Majlis Khatam Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf dan anak yatim itu dihadiri Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Datuk Noh Gadot. Untuk tips memotivasikan anak-anak ataupun ibu bapa, bolehlah melakukan pertuturan dan menyebut sesuatu arahan dengan jelas, ringkas tetapi menggunakan bahasa Melayu yang tepat. Janganlah dikatakan nak, tak nak, tetapi katakanlah hendak ataupun tidak mahu. Manakala ibu bapa yang berkemampuan bolehlah mewujudkan kutub kanah mini ataupun perpustakaan mini di rumah masing-masing untuk menggalakkan tabiat membaca, tidak kiralah dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Aktiviti menggambar, mewarna dan membina objek memberi peluang kepada anak-anak berekspresi dalam seni. Lukisan dan catan yang dihasilkan dengan menggunakan warna dan berus cat dapat menggabungkan ekspresi dan emosi sekaligus menjadi terapi yang boleh menenangkan minda anak-anak. Bagi ibu kepada 3 cahaya mata Siti Norihan Abdul Gaman, dia menjadikan seni lukis sebagai aktiviti hujung minggu anak-anak yang dapat mengeratkan hubungan keluarga. Norihan memilih seni catan sebagai aktiviti melukis yang mudah untuk 3 anaknya yang berusia di antara 9 hingga 2 tahun. Baginya, ia juga antara medium yang boleh menyalurkan emosi kanak-kanak. Pentingnya pendidikan seni ini terhadap anak-anak, ia mampu memberikan kelegaan stres selepas penat belajar. Selain itu, bagi umur 6 tahun, ia mampu menguatkan lagi motor halus dan kasar dia sebelum masuk ke alam persekolahan darjah 1. Assalamualaikum kawan-kawan, hari ini Mia nak ajar macam mana nak buat capan menggunakan putik kapas. Mula-mula ambil 3 putik kapas atau 4 putik kapas. Kemudian ikat menggunakan getah seperti ini. Ambil seikat putik kapas, kemudian celok ke dalam water color dan shot seperti ini. Aktiviti ini dilakukan Mia dan adiknya Nur Amani Darwishah di waktu lapang dengan bantuan ibu dan ayahnya. Tambah Mia, dia gemar melukis gambar haiwan dan mengaplikasi pelbagai warna dalam lukisannya agar lebih cantik. Aktiviti melukis dan mewarna ini menurut Mia dapat meningkatkan keyakinannya. Selain mewarna, dia juga gemar bermain alat muzik keyboard pada masa lapang. Dah siap, senang kan?
Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bagi menyuburkan bakat kewartawanan dalam kalangan pelajar, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan mewujudkan Kelab Wartawan Muda. Tidak terhad kepada laporan isu semasa di sekolah, pelbagai latihan dan pendedahan juga diberikan. Ia sebagai persiapan menuju kerjaya menjadi seorang wartawan dan mungkin jurukamera profesional. Kelab Kewartawanan Muda mula ditubuhkan sejak tahun 2008. Terhad kepada pelajar tingkatan 6, ahlinya dipilih melalui temu duga. Bukan sahaja untuk menanam minat dalam jurusan komunikasi massa dan teknologi kreatif. Kelab ini diwujudkan khas untuk pelajar yang bercita-cita menceburi industri media dalam pelbagai kerjaya. Semua mengetahui bahawa kewartawanan berada dalam suasana yang agak getir, tetapi saya percaya dengan kepesatan teknologi maklumat, dengan kepesatan teknologi kreatif media baharu, mereka mampu bangkit semula dan saya rasa pasaran yang cukup tinggi. Contohnya pelajar saya yang mengambil kursus media baharu di universiti, mereka dapat gunakan ilmu dalam bidang penulisan, bagaimana untuk menjana pendapatan sendiri, mereka mampu menjadi jurujual terbaik di online dan juga mereka mampu untuk menjadi seorang penulis yang beretika, mempunyai ilmu dan mampu menghasilkan bahan bacaan untuk tatapan masyarakat. Kelab ini pernah menghasilkan akhbar sekolah Suara Muda. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, hasil penulisan mereka kini dimuat naik melalui medium digital. Hasil kerja ahli-ahli kelab ini dipaparkan dalam laman Facebook SMK Kubang Kerian Online sebelum mengorak langkah lebih jauh memuat naik kandungan berita dalam YouTube Kerian News. Selain belajar mengenai penulisan berita, pelajar juga didedahkan dengan aspek teknikal bagi penghasilan gambar dan video yang baik. Guru penasihat kelab ini telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dari segi mengambil gambar, merakam video, menulis berita dan melibatkan diri dalam sesi wawancara. Selain itu juga, kelab ini telah mengadakan beberapa pertandingan seperti penyampaian berita, penulisan berita, pidato spontan dan sebagainya. Selama 13 tahun beroperasi, kelab ini berjaya menarik minat 3 ahlinya untuk menyambung pelajaran dalam bidang media. Diuruskan secara cukup profesional sama seperti syarikat media yang lain, Kelab Wartawan Muda ini sering dijemput oleh PBD dan DPN untuk membuat liputan media. Umpamanya, kelab ini diberi kepercayaan untuk membuat liputan menyeluruh kejohanan bola sepak MSSM 2019 selama seminggu. Saya cukup seronok melihat mereka berperanan sebagai wartawan sekolah turun padang mewawancara pengurus pasukan yang bertanding, menulis dan mengedit dan menghasilkan berita dalam FB online. Pastikan kita mengambil jumlah kalori yang mencukupi dengan cara memilih makanan yang sesuai ketika kita bersahur dan kita berbuka puasa. Amalan bersahur sangat penting, membantu membekalkan tenaga yang mencukupi untuk kita berpuasa. Waktu sahur yang paling baik ialah sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu imsak. Kita digalakkan mengambil kumpulan makanan karbohidrat kompleks waktu bersahur seperti nasi, roti, biskut mi penuh ataupun oat. Dan juga makanan daripada kumpulan protein seperti ikan, telur, ayam dan kekacang. Makanan-makanan ini lambat dicerna dan boleh mengurangkan rasa lapar. Pastikan juga kita mengambil air dan buah-buahan yang mencukupi. Makanan masin boleh meningkatkan rasa dahaga. Oleh itu, elakkan pengambilan makanan seperti ikan masin, jeruk, belacan dan kicap sewaktu kita bersahur. Kembali di Buletin Didik, lebih 371,000 dos vaksin Sinopharm tiba di Argentina. Ia dibawa melalui penerbangan khas dari China yang mendarat di lapangan terbang Buenos Aires. Vaksin ini adalah kumpulan kedua yang dihantar ke negara ini. Ia bakal digunakan ke atas mereka yang telah menerima dos pertama sebelum ini. Proses penghantaran keseluruhan berjumlah 1 juta dos dijangka akan siap sepenuhnya menjelang hujung minggu ini. Argentina setakat ini mencatatkan lebih 2.8 juta kes COVID-19 dengan lebih 62,000 kematian.
Sukarelawan di bandar Brisbane, Australia membantu mencantikkan pemandangan di bandar mereka. Ia dilakukan dengan melukis dan mewarnakan kotak penyelaras lampu isyarat yang berada di setiap persimpangan jalan raya. Terdapat lebih 5,000 artis amatur mendaftar untuk projek ini. Ia melibatkan lebih 1,200 kotak penyelaras lampu isyarat. Ada yang bermula hanya untuk suka-suka kerana bosan duduk di rumah. Picked up the brushes over quarantine just out of boredom and then it went from there. Ada pula pelajar jurusan seni yang turut menyertai program ini dan menjadi platform buat mereka memaparkan hasil kreativiti mereka. I've been studying art for a long time, so I kind of find something beautiful in every piece I think that's been created. Setiap hasil seni yang dibuat akan menjadi tontonan ramai, terutama pengguna jalan raya buat tempoh 5 atau 6 tahun. Selepas warnanya menjadi pudar, kotak-kotak penyelaras ini akan dilukis dan diwarnakan semula. Terus ke sukan, bola sepak Serie A. Usaha AC Milan untuk mencabar musuh tradisi Inter Milan di tangga teratas dikejutkan dengan kekalahan 0-3 di tangan Lazio. Milan kini di tangga kelima dengan 66 mata, 13 mata ditinggalkan Inter. Bertandang ke Stadio Olimpico, AC Milan dikejutkan gol seawal minit kedua Lazio menerusi pemain Argentina Joaquin Correa. Correa terus tajam apabila menghukum kealpaan pertahanan pelawat dengan gol kedua peribadi pada minit ke-51. Berbaki 3 minit permainan, Ciro Immobile melengkapkan kemenangan 3-0 Lazio untuk melonjak ke tangga ke-6 dengan 61 mata, 5 mata di belakang Milan. Kekalahan Milan dimanfaat sebaiknya Napoli yang menewaskan Torino di arena lawan. Gol pertama Napoli hadir pada minit ke-11 menerusi Timue Bakayoko sebelum Victor Osimhen menjadikan kedudukan 2-0 2 minit kemudian. Napoli kini mengumpul 66 mata untuk berada di tangga ketiga, berkelebihan jaringan mengatasi Juventus dan AC Milan yang turut meraih mata sama. Sementara itu, pada saingan bola sepak Liga Jora-Jora Asia, Kelab Emirat Arab Bersatu Sharjah mengalahkan Iraq Air Force untuk mara ke kelompok 16 pasukan terakhir. Bagaimanapun, Sharjah dikejutkan jaringan pembukaan lawan pada minit ke-15 menerusi Jefferson Colazos. Sharjah bangkit menyamakan kedudukan menerusi Khalid Bawazir 10 minit kemudian. Minit ke-35, giliran Sharjah di depan, hasil percubaan Salim Saleh. Perlawanan tambah rancak apabila Air Force menyamakan kedudukan pada minit ke-52 juga menerusi Colazos. 8 minit berselang, Salim bijak menyempurnakan sepakan sudut untuk memastikan kemenangan Sharjah. Baik, ribuan origami berbentuk hati dengan mesej positif dipamerkan di San Francisco sebagai tanda sokongan terhadap komuniti Asia di Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat, salam ceria dan Assalamualaikum.